Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu teruskan lagi dengan interaksi antara organisma. Seperti mana cikgu dah terangkan sebelumnya, kamu dah tahu pun bahawa interaksi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah simbiosis, yang kedua adalah mangsa-pemangsa, dan yang ketiga adalah persaingan. Okey, simbiosis ada 3 lagi jenis, iaitu mutualism, commensalism, dan yang terakhir adalah parasitism. Okey, so simbiosis, mangsa-pemangsa dan persaingan adalah jenis-jenis interaksi yang wujud di antara organisma. Okey, jom kita tengok apakah contoh-contoh dan juga hubungan yang wujud di antara organisma di dalam suatu habitat. Okey, jom. Okay, the first one is symbiosis. Symbiosis adalah satu keadaan apabila ada 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies hidup sama-sama, berinteraksi sama-sama di dalam satu kawasan. Simbiosis terdiri daripada mutualisme, parasitism dan juga commensalism. Ada 3 jenis, okey. Alright, next one. The first one is kita pergi pada mutualism. Apakah yang dimaksudkan dengan mutualism? Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, ni ada ikan. Okey. Apakah hubungan mutualism? Buran melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepadanya. Okey, soalan cikgu. Apa yang ikan badut ni dapat? Okey, ikan badut mendapat perlindungan. Siapa yang lindung dia? Buran. Okey, selain daripada tu, ikan badut juga mendapat makanan. Okay, next one. Ikan badut dapat membersihkan buran, memberikan nutrien dalam bentuk sisa makanan kepada buran. Okay, sekarang cikgu nak tanya kamu, dalam interaksi jenis mutualism, ada buran dan ikan badut. Buran, dia dapat melindungi badut. Tapi soalan cikgu, adakah buran mendapat sesuatu daripada ikan badut? Ya, okey. Buran mendapat sisa makanan daripada ikan badut. Jadi kedua-dua organisma ini mendapat kelebihan ataupun kebaikan. Okey, buran boleh bagi dekat ikan badut boleh bagi pada buran. So dua-duanya mendapat manfaat. Okay, so itu adalah mutualism. Lichen merupakan alga dan kulat yang hidup bersama-sama ni. Okey. So kulat akan bekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula berfotosintesis dan bekalkan makanan kepada kulat. So ini contoh mutualism. Okey. Kedua-dua organisma ini mendapat manfaat. Okey, next one. Burung tiung atas kepala kerbau ni mendapat makanan daripada kerbau dengan memakan kutu yang ada di badan kerbau. Apa kerbau dapat? Kerbau mendapat keselesaan, bebas daripada kutu. Jadi kedua-duanya mendapat manfaat. So itu adalah contoh mutualism. Dalam interaksi mutualism, kedua-dua organisma ini mendapat manfaat yang sama. A tolong B, B tolong A. So dua-dua dapat manfaat. Okey. Interaksi yang kedua adalah commensalism. Di dalam interaksi jenis ini, dia memberi manfaat kepada satu organisma saja. Tetapi satu lagi organisma tak dapat kemudaratan, tidak mendapat keuntungan. Maksudnya ada 2 organisma yang berinteraksi, tapi satu itu dapat kebaikan, satu lagi tak dapat apa-apa. So itu adalah commensalism. Okey, commensal merupakan organisma yang mendapat keuntungan. Okey, jom kita tengok contoh. Ni ikan jerung dan ikan remora. Ikan jerung dengan ikan remora. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni pun kamu dah tahu dah. Apa yang ikan jerung boleh bagi pada ikan remora? Dia memberi perlindungan. Apa yang ikan remora dapat? Dapat perlindungan. Tapi soalan cikgu, ikan jerung yang besar tu dapat apa pula daripada ikan kecil tu? Adakah dia mendapat sesuatu daripada ikan remora? Okey, jom kita tengok apa dia. Ikan remora, which is a commensal, akan melekat pada ikan jerung dan mendapat makanan daripada sisa-sisa serpihan makanan ikan jerung. Ikan jerung makan,
So dia keluarkan sisa-sisa. Siapa tolong makan lepas tu? Ikan remora. Okay. Alright, next one. Commensalism lagi. Cuba tengok ni pokok. Pokok apa ni? Pokok pakis tak salah cikgu. Dia duduk menumpang di atas pokok. Okay. Apa tujuan dia duduk menumpang atas pokok yang tinggi ni? Untuk mendapatkan cahaya matahari. Soalan cikgu lagi. Adakah dia menyerap nutrien daripada pokok? So, jawapannya tidak. Kenapa? Kerana pokok ini adalah tumbuhan hijau. Bila dia adalah tumbuhan hijau, dia mampu untuk menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia tidak menyerap nutrien daripada tumbuh-tumbuhan. Okay? Paku pakis langsui menumpang di celah dahan pokok untuk mendapatkan cahaya matahari. Dia bukan untuk dapat nutrien, dapat cahaya matahari saja. Okay? Alright, next one is the last one is parasitism. Parasit. Tengok ni. Pacat. Apa pacat ni dapat daripada kita? Pacat ni dia sedut darah. Kita dapat apa? Gatal. So maksudnya yang menyedut dapat kelebihan, dapat kebaikan. Tapi kita perumah dapat kemudaratan. So dalam interaksi jenis parasitism, satu dapat untung, satu lagi mendapat kerugian. Okey. Interaksi yang menguntungkan satu organisma saja dan memudaratkan atau merugikan organisma satu lagi. Okey, parasit which is the pacat ini dapat untung. Perumah iaitu kita dapat mudarat. Okey, contoh lain ni. Cacing pita dalam usus kita. Cacing pita ni buat apa? Dia absorb, dia menyerap nutrien daripada badan kita. Apa yang kita dapat? Kita mendapat kemudaratan kerana kita sakit perut, kekurangan nutrien. Okay, so perumah adalah kita mendapat kekurangan nutrien, itu kemudaratan. Tetapi parasit itu mendapat keuntungan. Okay? Ini contoh lain juga. Kutu. Kutu duduk atas kepala kita. Okay, dia buat apa? Dia hisap darah manusia. Tapi apa jadi kat kita? Masya Allah, gatal Tuhan je yang tahu. So maksudnya, siapa yang mendapat kemudaratan? Kita mendapat kemudaratan. Siapa dapat keuntungan? Kutu mendapat keuntungan. Okay, so next one. Yang kedua adalah interaksi jenis mangsa-pemangsa. Dalam interaksi mangsa-pemangsa, dia mesti ada dua organisma. Sama ada yang sama spesies ataupun yang berlainan spesies. Okey? Seekor mesti menjadi mangsa, seekor lagi menjadi pemangsa. Apa dia buat? Melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, kita ada harimau dan rusa. Okey? Apa harimau ni buat? Harimau ni tekan dekat rusa ni. So yang mana satu adalah mangsa? Rusa. Yang mana satu adalah pemangsa? Harimau. Okey? Mangsa ialah organisma yang dimakan. Pemangsa adalah organisma yang makan. Okey, yang memburu tu adalah pemangsa. Yang dia ngap tu itu adalah mangsa. Okay, next one is persaingan. Kenapa perlunya persaingan? Cikgu bagi contoh paling mudah lah. Kalau kamu pergi kantin, nak waktu rehat. Apa yang kamu selalu buat sebelum COVID ni? Sebelum cerita-cerita tentang COVID ni, apa yang selalu kamu buat? Kamu akan berebut-rebut membeli makanan. Itu namanya persaingan. Kenapa kamu berebut? Kerana kamu mencari bahan ataupun makanan. Bahan asasnya adalah makanan. Jadi bila kamu berebut nak mendapatkan makanan, bermaksud itu adalah persaingan. Sekiranya persaingan itu antara kamu, manusia dengan manusia, persaingan itu kita panggil sebagai persaingan intraspesies. Bermaksud spesies yang sama. Tetapi kalau kamu bersaing nak mendapatkan ikan, kamu bersaing siapa? Dengan kucing. Ada kucing seekor dengan kamu seketui sini. Kedua-duanya aim ikan keli seekor tu. Okey, so kamu bersaing dengan kucing. So persaingan antara manusia dengan kucing itu yang berlainan spesies, itu namanya persaingan interspesies. Okay, mari kita tengok. Persaingan berlaku dalam organisma dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan. Dia bersaing nak dapatkan apa? Bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Apa keperluan asasnya? Seperti cahaya, ruang,
Okey, kita teruskan pula kepada tajuk kawalan biologi. Okey, daripada perkataan kawalan biologi pun kamu dah tahu dah. Kalau kawalan ialah satu kaedah macam mana kita nak kontrol. Okey, kontrol siapa? Kontrol haiwan perosak. Okey, tapi kata biologi, dia mesti berkaitan dengan benda hidup. Okey, jadi kalau kawalan biologi bermaksud kaedah bagaimana kita mengawal haiwan perosak, parasit, okey, dengan menggunakan organisma hidup. Okey, maksudnya cikgu bagi contoh pada kamu. Macam mana kita nak kontrol bilangan haiwan perosak? Contohnya haiwan perosak yang ada adalah kumbang. Kumbang yang banyak di kawasan A. Okey, so macam mana cikgu nak kontrol kumbang tersebut? Cikgu tak nak guna racun, tapi cikgu mesti nak guna kawalan biologi. So apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena bela sesuatu untuk makan kumbang tersebut. So itu namanya kaedah kawalan biologi. Kawalan biologi kaedah yang menggunakan organisma, benda hidup. Untuk kontrol apa? Untuk kontrol bilangan haiwan perosak. Okey, contohnya ini. Okey. Tikus banyak di ladang kelapa sawit. Jadi kena bela apa? Bela burung hantu. Apa yang burung hantu ni boleh buat? Burung hantu akan makan tikus tersebut. So ini namanya kaedah kawalan biologi. So apa hubungan di antara burung hantu dengan tikus? Hubungan interaksinya dipanggil sebagai mangsa pemangsa. Okey? Burung hantu dipelihara di kawasan ladang kelapa sawit untuk mengawal populasi tikus yang banyak. Okay. Okay, next one is ni kumbang. Okay. Bacillus thuringiensis digunakan untuk mengawal serangga perosak iaitu kumbang tanduk. Soalan ni pernah keluar dalam soalan PT3. Dia tanya apakah yang perlu dilakukan untuk kita kontrol kehadiran kumbang yang banyak di ladang kelapa sawit. So jawapannya ialah kamu kena ni. Okey. Bacillus thuringiensis digunakan untuk mengawal serangga perosak. Alright, next one. Lagi ni apa ni? Gambar apa ni? Ikan ikan apa kita panggil ni? Dengan jentik-jentik. Okay, ikan gapi merupakan pemangsa kepada jentik-jentik di dalam kolam. Jadi, kalau di dalam kawasan kolam tersebut ada jentik-jentik, so bela saja ikan gapi. So, ini namanya contoh-contoh kaedah kawalan biologi. Okay, lagi dekat kawasan sawah bendang. So, apa yang banyak? Siput, babi. Jadi, apa yang kena ada? Itik diternak di sawah padi untuk makan perosak seperti siput dan juga serangga. Okey, lagi kumbang kura-kura makan aphid. Aphid tu apa? Kalau awak tengok atas permukaan daun tu ada putih-putih tu. So itu adalah aphid yang kecil ni. Ni putih-putih macam ni. Okey, yang ni lepas kita zoom. Kalau kita tak zoom kita nampak ada bintik-bintik putih. So itu adalah aphid. Okey, apa dia buat? Dia boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan. Dia rosakkan daun tersebut. Jadi cara nak kontrol, so kumbang kura-kura akan makan aphid tersebut. Okey? Okey, kaedah kawalan biologi, apa kelebihan yang pertama? Lebih mesra alam. Okey, kerana tidak menggunakan bahan kimia. Mesra alam. Okey, yang kedua, kaedah ini biasanya lebih murah. Okey? Tak perlu keluarkan duit ratus-ratus. Kita kena ada haiwan lain je untuk makan. So, itu lebih murah. Dan dia tidak menjejaskan kesihatan kerana dia tidak menggunakan racun serangga. Okey, itu kelebihan dia. Tetapi ada beberapa kekurangan. Cuba bayangkan. Kalau dalam ladang kelapa sawit tu ada 100 ekor tikus, berapa banyak dan berapa lama burung hantu tu nak makan tikus tersebut. So, apa kekurangan dia? Mengambil masa yang terlalu lama untuk menunjukkan kesan. Dan sekiranya ada perubahan-perubahan yang berlaku di dalamnya, dia mengakibatkan gangguan kepada ekosistem tersebut. Cikgu bagi contoh, katakan dalam kawasan sawah padi itu ada banyak serangga. Okay, banyak siput babi. Okay, lepas tu kita bela 100 ekor itik dalam tu.
So bermaksud bila ada pertambahan organisma lain di dalam ekosistem, dia akan kacau semua yang berlaku di dalam ekosistem sawah padi tersebut. Okay, so itu adalah kekurangan dia. Mengambil masa yang lama dan juga dia boleh mengganggu ekosistem kerana kita dah bawa masuk organisma lain di dalam ekosistem tersebut. Tetapi kelebihannya dia bersifat lebih mesra alam kerana tidak menggunakan bahan kimia. Okey, lagi lebih murah. Dan yang ketiga, tidak menjejaskan kesihatan.